Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertarikh 9 Januari 2024, kami berempat berada di Muzium Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Hari ini kami ingin berbincang tentang seni keris ataupun sejarah keris yang terdapat di Muzium Negara. Jadi saksikan dokumentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul bin Zakaria. Hari ini kami berada di Muzium Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Hari ini kami akan membentangkan ataupun merungkai seni keris yang terdapat di muzium ini. Alright, seperti yang sedia dimaklum, keris adalah sebuah alat ataupun senjata yang terkenal di Melayu. Pada suatu ketika dahulu, terdapat pelbagai fungsi keris. Contohnya, keris penting dalam seni, sistem pertahanan dalam memastikan kestabilan ekonomi dan politik demi keamanan negara dan makmur. Alright, seterusnya, sistem pertahanan juga terbahagi kepada dua aspek, iaitu fizikal dan spiritual. Aspek ini dipelajari dan diamalkan oleh pahlawan-pahlawan Melayu suatu ketika dahulu untuk memastikan keadaan tanah Melayu aman dan makmur. Alright, keistimewaan keris dari segi fungsi dan peranannya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu fungsi pada bentuk fizikal objek keris itu sendiri dan fungsi penggunaannya. Alright, seterusnya adalah fungsi keris di alam Melayu bukan sekadar alat mempertahankan diri, tetapi atau digunakan dalam pertarungan. Keris juga adalah sebahagian daripada pemakaian penting seorang sultan atau raja Melayu sebagai lambang legitimasi kerajaan dan kedaulatan Malaysia. Sekian dari saya tentang background keris yang terdapat di muzium ini. Selain keris, masyarakat Melayu atau masyarakat Nusantara juga menggunakan pelbagai keris, contohnya adalah parang. Seperti yang anda lihat ini adalah parang yang digunakan dalam perlawanan dan juga untuk aktiviti seharian. Parang seperti ini digunakan untuk menebas pokok ataupun menebas ranting-ranting yang besar. Seperti anda lihat, ini juga ada contoh parang juga yang digunakan untuk aktiviti yang lebih lasak, seperti ranting kayu yang tebal. Dan begitu juga dengan parang ini, walaupun digunakan untuk dalam aktiviti seharian, ia digunakan juga dalam aktiviti peperangan. Dan antara trademark yang paling unik untuk parang ini adalah bentuk pegang yang dilihat adalah bentuk POC. Harapan saya merupakan keris identiti, iaitu keris Sulawesi dengan keris Palembang. Yang pertama, keris Sulawesi. Sarung dan dongkok keris ini diterapkan di gambar seperti yang kita lihat. Elemen yang digunakan mempunyai sedikit emas, bulu dan sampir pula diperbuat daripada gading. Mata berbentuk 9 tapi tidak berwarna. Di belah kanannya pula adalah keris Palembang. Keris Palembang ini juga dikenali sebagai keris terampang kerana keseluruhan batangnya disadar dengan emas. Sampirnya pula dibuat berkayu, tepinya disadar emas yang menjadikannya ia sangat cantik. Keris ini pernah dimiliki oleh Sultan Terengganu ke-13, iaitu Sultan Sulaiman Shah. Nama baginda juga tertera dalam tulisan Jawi di bahagian hadapan sarung keris ini jika dilihat di atas. Keris di hadapan saya ini merupakan keris Melayu di Raja Sulawesi. Di mana keris ini berasal dari Kepulauan Sulawesi Malaysia.
ia digunakan oleh pembesar jajahan Tunku Raja Kepulauan Sumatera dalam kalangan masyarakat Bugis, Lampung dan juga Minangkabau. Sarung dan bulu keris ini diukir dengan motif awan larat dan flora, dan ianya dibuat daripada kepingan emas. Manakala sarung itu dipanggil Tunku Bugis, berukuran 48 cm panjang dan 15 cm lebar. Bahagian sampingnya terdapat ukiran ayat Al-Quran yang bermaksud, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ayat ini sering digunakan sebagai zikir ketika berada di dalam sebarang kesulitan dan untuk memohon perlindungan daripada Allah dari sebarang kejahatan. Saya, Nur Syamil Memang Khalid, akan menerangkan keris-keris dalam istiadat masyarakat Melayu. Baik, untuk keris, selain daripada kegunaan masyarakat Melayu terdahulu sebagai senjata, keris juga berperan sebagai artifak ataupun barang yang penting digunakan dalam upacara-upacara masyarakat Melayu di zaman dahulu. Seperti contohnya, keris digunakan untuk adegan siasatan pertempuran di zaman dahulu. Selain itu, keris istiadat juga digunakan sebagai keris yang penting dalam upacara istiadat pelantikan Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan. Selain itu, keris juga digunakan dalam upacara mengarah masjid untuk pelantikan Sultan baru ataupun Yang di-Pertuan Agong. Baik, keris istiadat. Keris istiadat adalah dari jenis keris Bugis yang berasal daripada Kelantan. Seluruh sampir dan sarungnya disaluti oleh emas dan juga berukiran bunga Melayu serta dihiasi dengan jempol kecil di tengah-tengahnya. Muncung bulu keris Jawa. Demam ini disarungkan dengan kepingan emas, termasuk pendokoknya keris rupanya salah satu daripada alat kebesaran raja pada akhir abad ke-18. Selain itu, terdapat juga keris Bali. Bulu keris ini berbentuk dewa Hindu duduk mencangkung, dihiasi dengan pendokok tembaga, bersamping gading bentuk perahu dan besaran kayu diterapkan dengan kepingan emas dan dihiasi dengan batu permata berwarna mami. Mata keris berbentuk 7 dan berumur lebih daripada 100 tahun. Akhir kata daripada saya, sebagai anak bangsa daripada masyarakat Melayu yang kaya dengan tamadun, kita seharusnya memelihara tamadun kita supaya identiti kita sebagai masyarakat Melayu kekal sekarang hingga ke anak cucu kita. Seharusnya kita mestilah menjaga jati diri kita agar Melayu tidak hilang di dunia ini. Terima kasih.